Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan teruskan dengan topik satu kita iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari mengenai sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Minggu ini kita akan sambung dengan subtopik 1.2 iaitu makmal sains anda. Terdapat beberapa peraturan yang perlu pelajar patuhi di dalam makmal. Yang pertama, masuk ke dalam makmal dengan kebenaran guru sahaja. Kedua, tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam makmal sains. Hal ini kerana makmal sains adalah dalam bentuk sterile. Maksudnya makmal sains ni bersih dan tiada kotoran. Jika pelajar membawa masuk makanan atau air, hal ini mungkin akan berlakunya tumpah ke, makanan tu berterabur ke, dan makmal sains akan menjadi kotor. Tidak boleh membawa sebarang radas atau bahan kimia keluar daripada makmal. Jangan melakukan sebarang eksperimen tanpa kebenaran guru, dan dalam makmal juga kita akan ada pembantu makmal. Jangan bermain dengan bahan dan radas di dalam makmal tanpa kebenaran guru dan pembantu makmal. Laporkan sebarang kemalangan dengan segera kepada guru. Contohnya, apabila terdapat radas kepecah, perkara pertama yang pelajar perlu lakukan adalah melaporkan perkara tersebut kepada guru. Jangan sapu dulu benda tu. Mungkin radas yang pecah tu akan menyebabkan luka kepada pelajar. Seterusnya, bersihkan kesemua bahan dan radas setelah eksperimen selesai. Kebiasaannya, hal ini akan diajar oleh guru dan pembantu makmal. Berikut merupakan antara radas-radas di dalam makmal. Ada juga radas-radas lain, tapi ini antara radas yang pelajar perlu tahu. Yang pertama, mangkuk pijak. Apakah kegunaan mangkuk pijak? Kegunaannya adalah untuk pemanasan bahan kimia. Kedua, tabung uji untuk mengisi bahan kimia. Mangkuk penyejat untuk menyejat cecair daripada larutan. Yang keempat, kelalang gas untuk mengisi gas. Pipet untuk mengukur isi padu larutan dalam keadaan yang sedikit sahaja. Kalau besar, kita boleh guna sama ada tabung uji atau silinder penyukat. Seterusnya, penyepit untuk memegang objek panas. Kita tak boleh pegang secara terus objek panas. Perkara ini akan menyebabkan tangan kita akan melepuh. Seterusnya, kelalang penyukat untuk mengisi bahan kimia. Silinder penyukat untuk mengukur isi padu larutan. Kelalang penyukat juga boleh isi padu. Tabung uji, kelalang gas keempat-empat ini boleh mengukur isi padu larutan. Penunu Bunsen untuk memberikan haba. Dia macam dapur kita lah, tapi dia kecil sahaja. Corong turas untuk penurasan campuran. Maksudnya kita nak asingkan antara cecair dengan gula contohnya. Kita perlukan corong turas. Ini antara simbol-simbol amaran yang pelajar perlu ambil tahu dalam makmal sains. Bila jumpa simbol ni, maksudnya bahaya. Okey, yang pertama, bahan merangsang, berbau sengit,
Wap memedihkan mata, hidung, tekak dan kulit. Dikendalikan dalam kebuk wasap. Maksudnya, kalau nak guna bahan pengangsa ni, akan ada kabinet khas yang perlu kita guna untuk mengendalikan bahan merangsa. Contohnya kloroform ataupun bromin. Pelajar tak perlu kenal kabinet tersebut, tapi pelajar perlu tahu cara untuk mengendalikannya ataupun kesan bahan-bahan tersebut. Seterusnya, bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif yang boleh menyebabkan kanser. Contohnya uranium, plutonium, bahan mengakis yang boleh melecurkan kulit. Cuci dengan air banyak jika terkena. Asid sulfurik pekat, kalium hidroksida pekat antara contoh bahan mengakis. Yang keempat, bahan beracun atau toksik. Bahan beracun dan toksik ni boleh menyebabkan keracunan dan boleh membawa maut. Contohnya adalah merkuri, sianida dan klorin. Okey, merkuri ni sebenarnya berada dalam termometer. Bila berlakunya, contohnya merkuri tu jatuh dan pecah, perkara pertama yang pelajar perlu buat, lapor kepada guru dan keluar dari makmal sebab merkuri ni sangat berbahaya. Dan cara untuk membersih merkuri ni, biasanya guru perlu memanggil bomba untuk membersihkannya. Jadi, jika awak jumpa termometer, kat dalam dia tu ada warna silver, awak tak boleh main nak pecahkan dia, nak ambil benda tu. Benda tu sangat berbahaya. Okey, yang kelima, bahan mudah meletup. Meletup apabila dinyalakan. Jadi, kalau dia dekat dengan api, dekat dengan bangsa benda, dia akan mudah meletup. Meletup apabila bercampur dengan bahan kimia yang lain. Contohnya, gas hidrogen, gas butana yang digunakan di bangsa benda. Yang keenam, bahan mudah terbakar, mudah menguap. Wapnya mudah terbakar. Jauhkan daripada sumber api seperti alkohol, aseton dan petrol. Kita pergi kepada subtopik ketiga dalam bab 1, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Okey, apa itu kuantiti fizik sebenarnya? Kuantiti fizik ni dia merupakan kuantiti yang boleh diukur. Maksudnya dalam kilogram ke, berat awak tu, lagi kuantiti air, mililiter, cecair dan sebagainya. Dan unit SI bagi kuantiti fizik perlu ada. Apa itu unit SI? Unit SI ini adalah apa? Adakah pelajar tahu apa itu unit SI? Unit SI merupakan sistem yang international di unit. Maksudnya seluruh dunia guna unit ni. Okey, yang pertama panjang. SI unitnya meter. Simbol yang digunanya adalah M. Seterusnya jisim, kilogram, kg, masa, saat, S, suhu, Kelvin, K. Dan untuk suhu ni akan ramai pelajar yang keliru. Biasanya degree Celsius, tapi SI unit untuk suhu sebenarnya adalah Kelvin. Arus elektrik diukur dengan SI unit ampere dengan simbol A. Ini contoh pembaris meter untuk mengukur panjang, jam randik yang digunakan untuk mengukur masa, termometer untuk mengukur suhu
Dan ni adalah ammeter mengukur arus elektrik. Dan setiap bahan ni pelajar akan jumpa dari masa ke semasa dalam topik sains. Sekarang kita sambung dengan nilai imbuhan dan simbol. Kelima-lima ni adalah unit yang biasa pelajar jumpa. Maksudnya yang ni yang biasa jumpa dalam buku teks 16. Ada berapa lagi tambahan, tapi saya ingin ingatkan, kalau anda ingat 5 unit ni, saya rasa dah boleh jawab. Lagipun untuk bab 1 ni biasanya soalan dalam PT3 anda akan ada dalam 2-3 soalan sahaja. Okey, yang pertama adalah mega. Simbol bagi mega adalah M. Nilai berangkanya adalah sejuta. Jadi, untuk bentuk piawai, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 16. Yang kedua adalah kilo. Simbolnya adalah K, iaitu 1000. Yang ketiga, senti. Senti ni biasa kita jumpa dalam unit meter. Sentimeter. Simbol dia adalah C, 0.01. Nilai berangkanya mili. Mili juga biasa kita guna dekat milimeter. Milimeter untuk panjang, atau mililiter untuk isi padu cair. Dan nilai berangka untuk mili adalah 0.01. Dan akhir sekali mikro. Simbolnya adalah macam ni. Dan nilai berangkanya adalah 0.00001. Dan ada berapa lagi dalam buku teks awak tu, contohnya giga, desi dan nano. Anda boleh rujuk buku teks anda. Seterusnya, bagaimana kita nak tukar unit kuantiti asas? Yang pertama, untuk jisim, ingat tak nilai SI, simbol SI unit untuk jisim adalah kilogram. Dan kita nak tukar kepada gram. Kilo, maksud kilo, nilai berangka dia adalah 1000. Maka kita perlu darab dengan 1000. Dari gram nak tukar kepada kilogram, kita kena bahagi dengan 1000. Sama juga seperti matematik. Contoh yang pertama adalah 1.9 kita nak tukar kepada gram, maka kita kena darab dengan 1000 dan dapat 1900 gram. Contoh kedua, 8200 gram nak tukar kepada kilogram, kita kena bahagi 1000, maka pelajar akan dapat 8.2 kilogram. Panjang yang biasa kita jumpa, kilometer. Meter, sentimeter dengan milimeter. Contoh pertama, jika pelajar ingin menukar 80 meter kepada sentimeter, pelajar perlu darab dengan 100. Yang ni secara latihan sahaja, ataupun dalam matematik anda akan jumpa, dan dia agak senang sebenarnya jika anda tahu. Jadi 80 darab dengan 100 akan dapat 8000 cm. Seterusnya, 600 cm nak tukar kepada meter. 600 bahagi dengan 1000 dapat 6 meter. 95 milimeter nak tukar kepada meter, kita bahagi dengan 1000, maka kita akan dapat 0.095 meter. Okey, kenapa milimeter nak tukar kepada meter ni kita bahagi dengan 1000? Berapa kali ni? Contoh 10 darab dengan 10 dapat 100.
Darab bagi dengan 10 dapat 1000. Maka dari milimeter kita nak tukar pada meter, kita perlu bahagi dengan 1000. Untuk masa, seperti pelajar semua tahu, masa biasanya dalam jam, minit dan saat. Dalam 1 jam ada berapa minit? 60 minit dan 3600 saat sebenarnya. Maka untuk tukar minit ke saat, kita kena darab contoh pertama. 7 minit nak tukar kepada saat, kita perlu darab dengan 7 darab 60 dapat 420 saat. 450 saat nak dapat jam, kita kena bahagi 60 ataupun pelajar boleh terus bahagi dengan 3600, pelajar akan dapat 0.125 jam. Kenapa unit piawai ini penting dalam kehidupan harian? Jika zaman dulu tak ada pun unit piawai ni. Perkara ini menyebabkan terdapat pengukuran berbeza kati, tahil, pound, ounce, jengkal, depa, langkah kaki. Setiap manusia mempunyai jengkal depa yang berbeza. Maksudnya tak adil lah sebenarnya. Ini akan menimbulkan kekeliruan semasa dalam pertukaran maklumat ataupun perdagangan antarabangsa. Contohnya, cuba ibu anda cakap dekat adik anda langkah 3 kaki dan adik anda sampaikan dekat anda, okey, langkah 3 kaki kakak. Dan mana lagi besar? Tentulah awak punya langkah tu, anda punya langkah tu. Maka siapa yang rugi dekat situ? Awaklah yang rugi. Sebab tu terdapat pertukaran maklumat. Jadi, dengan adanya unit piawai iaitu unit SI ni, seperti meter, kilogram, saat, Kelvin dan ampere ini akan memudahkan pengukuran dan komunikasi di peringkat antarabangsa. Itu sahaja perbincangan kita hari ini. Terima kasih semua kerana mendengar perbincangan ini, dan mungkin minggu hadapan kita akan menggunakan Google Meet. Kita selang-selang atas permintaan rakan-rakan anda. Kita bagi adil sebab saya dah survey yang mana yang anda suka untuk platform pembelajaran kita, sama ada Google Meet atau YouTube. Suka saya ingatkan kepada pelajar, apabila anda belajar dengan saya lebih suka anda membuat nota dari masa dan semasa. Jadi bila awak masuk sekolah nanti, saya akan cek nota anda. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Dan pelajar perlu menjawab latihan yang saya akan berikan. Okey. Bye-bye.